Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kisah Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Masuk ke masjid. Setelah dapat menguasai Makkah sepenuhnya dan keadaan yang benar-benar aman, maka Rasulullah SAW menuju ke Masjid Haram dengan diiringi oleh para sahabat Muhajirin dan Ansar yang mengelilinginya, di hadapan, di belakang, kiri dan kanan. Kawalan yang ketat, bukan buat kira. Yang mari serang kan, mari apa? Mereka kawal Nabi. Oleh Nabi ini dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kita manusia kena jaga Nabi juga. Dikawal. Ada orang kata pakai ilmu kebal kot, tak apalah. Kamu kawal. Belakang, depan, kiri, kanan, dikawal. Oleh tiba di Hajar Al-Aswad, Rasulullah SAW terus beristilam. Istilam, iaitulah kucuk Hajar Al-Aswad. Dan tawaf dalam keadaan memegang busur panah. Pegang busur panah, pegang senjata. Maknanya bersiap siaga. Pegang busur panah. Nabi pegang busur panah, bertongkakkan busur panah. Kaabah dipenuhi kelilingi oleh sebanyak 360 berhala. Masih ada berhala lagi. Tokong. 360 berhala. Rasulullah SAW menikam berhala-berhala itu dengan hujung busur panah. Nabi cocok tikam dengan busur panah. Tengok menyebut, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Surah Sabah. Surah Isra ayat 81 dan surah Sabah ayat 49. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, wahai Muhammad SAW, telah datang kebenaran, yakni Islam, dan hilang lenyap perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Ini ayat surah Isra ayat 81. Dan firman Allah Ta'ala yang dibaca, Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Surah Sabah ayat 49. Telah datang kebenaran, yakni Islam, dan hilang musnah kebatilan, yakni syirik dan kufur. Sesungguhnya kebatilan itu benar-benar hancur dan musnah. Dan kebatilan itu tidak dapat memberi kebaikan di dunia, usahakan hendak mengulangnya di akhirat. Tiba-tiba berhala-berhala yang ditikam itu tersungkur rebah ke bumi. Jolok dengan panah je. Berhala tersungkur. Kita tengok busur panah tu lembut kan. Ini termasuk mukjizat lah. Tersungkur berhala. Rasulullah SAW bertawaf dalam keadaan menunggang unta dan tidak berihram. Maka hanya cukup dengan bertawaf sahaja. Kerana masuk bukan awak umrah, masuk perang. Di sini menunjukkan bahawa boleh masuk Mekah dalam keadaan tidak umrah. Ada ulama mengatakan begitu. Ada ulama mewajibkan. Ada ulama kata boleh masuk kerana Nabi masuk atau Makkah dalam keadaan tak pakai ihram. Setelah menyelesaikan tawaf, Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Talha untuk mengambil kunci Kaabah untuk dibuka pintunya. Kerana dia amanahkan memegang kunci Kaabah ialah keluarga Utsman bin Talha. Nabi panggil dia. Minta kunci Kaabah. Dan dibuka pintu Kaabah. Apabila memasukinya, tiba Rasulullah SAW melihat gambar Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang dilukis dalam keadaan melakukan azlam, mengundi nasi dengan batang panah. Dia tunjuk, dia lukis gambar Ibrahim dan Ismail duduk menujung pakai anak panah tengok nasi.
Rasulullah SAW bersabda, qatalahumullah wallahi mastaqsama bihima qat. Allah membinasakan mereka, orang musyrikin. Demi Allah, mereka berdua tidak pernah melakukan perkara ini. Ibrahim dengan Ismail tak menujung. Dia lagi gambar Ibrahim dengan Ismail duduk menujung. Cabut anak panah, tengok nasib. Dilihat pula patung merpati daripada kayu, lalu dimusnahkan dengan tangannya sendiri. Dan semua gambar-gambar yang ada dihilangkan. Semua lukisan, gambar-gambar dihapuskan. Seterusnya pintu Kaabah ditutup. Rasulullah SAW bersama Usamah dan Bilal. Rasulullah SAW bersolat menghadap ke dinding yang berhadapan pintu dengan jarak 3 hasta daripada dinding. Nabi semayang dalam Kaabah menghadap ke pintu. Jarak 3 hasta daripada dinding. 2 tiang di dalam Kaabah berada di sebelah kirinya. 1 tiang di kanannya dan 3 tiang di belakangnya. Kemudiannya bertakbir dan melafazkan kalimah tauhid ke arah semua penjurunya. 4 penjuru. Bertakbir, mengucap kalimah tauhid, asyhadu Allah. Kemudian dibuka pintu Kaabah. Lalu melihat orang ramai dalam kalangan penduduk Mekah telah berkumpul berbaris menunggu. Perintah berkurung selesai, penduduk Mekah keluar ramai-ramai. Tunggu Nabi yang duduk dalam Kaabah. Rasulullah SAW berdiri di pintu Kaabah dan berucap. Nabi menyampaikan ucapan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'adahu wa nasara abdah. Wa'adahu itu bukan ghain, ain. Sadaqa wa'adahu wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ala kullu ma'tharatin aw malin aw damin fahuwa taqadamayya hataini illa sadanatal bait wa siqayatal haj. Ala wa qatlal khata'i shibhal amdi as-sawt wal 'asa fa fihi diyatun mughalladhah 100 min al-ibil 40 minha bi butuniha awladuha. Ya ma'syar Quraisy, inna Allah qad adhaba ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'zimaha bil aba. An-nasu min Adam wa Adamu min turab. Thumma tala ayatin nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Maksudnya, tiada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Maha Esa lagi tiada sekutu baginya. Benarlah janjinya, memberi pertolongan, memenangkan hambanya dan membinasakan segala kumpulan musuh dalam keadaan esanya Allah. Ingatlah bahawa setiap peninggalan atau harta atau darah berada di bawah kedua tapak kakiku ini. Malaikat hak menjaga pintu Kaabah dan melayan minuman para jamaah haji. Ingatlah, jenayah membunuh tersilap menyerupai sengaja membunuh, dengan silap membunuh menyerupai sengaja, iaitu membunuh dengan alat yang tidak membunuh, tiba-tiba mati katok. Bunuh dengan sengaja ni, dengan senjata, bukan nak bunuh, tersalah. Bukan nak bunuh, tersalah sasar. Menggunakan busur panah dan tongkat, hukumannya ialah diat mughalladhah, denda 100 unta, 40 daripadanya yang bunting. Inilah harga dia berapa. Ini hukuman jenayah tidak sengaja atau menyerupai tak sengaja. Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah menghapuskan dari kamu keangkuhan jahiliah dan kesombongan baka nenek moyang. Semua manusia berketurunan Adam dan Adam diciptakan daripada tanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan
Dan kami jadi dengan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuannya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, wahai kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, menyambung dengan ucapan dia, wahai kaum Quraisy, apakah pandangan kamu tindakan yang aku lakukan terhadap kamu? Mau tahu tak aku nak ambil apa atas tu? Tanya mereka. Apa tindakan aku nak ambil atas kamu? Kamu pernah serang aku, bunuh sahabat-sahabat aku, buat zalim. Apa aku nak ambil atas kamu? Sekarang aku dah menang. Apa aku nak buat pada kamu? Nabi tanya. Mereka menjawab, baik, kamulah saudara yang mulia budi pekertinya dan anak kepada keluarga yang mulia budi pekertinya, kata mereka. Mereka merayulah. Kami tahu Rasulullah seorang yang baik, dia akan nak hukum kami kalau kami bersalah. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ucapkan kepada kamu apa yang diucap oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang menzaliminya, seperti firman Allah Ta'ala, la tasriba alaikum al-yawm. Aku nak sebut macam Nabi Yusuf kata pada saudara dia yang pernah campak dalam telaga, sehingga Nabi Yusuf dijual di penjara. Bila saudara dia datang dan mengaku salah, apa kata Nabi Yusuf? Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak dan disalahkan tentang perbuatan kamu yang terlanjur itu, kata Nabi Yusuf. Aku kata Nabi Yusuf lah, dan sama bersabda, idhabu wa antumut tulaqa, pergilah kamu dibebaskan, pergi kamu dibebaskan. Ini ucapan Nabi pada hari pembukaan Mekah. Satu ucapan yang sangat bermakna. Dalam ucapannya tadi disebut tentang kemenangan Islam, tentang tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, asas perjuangan Islam, tentang kebajikan yang mesti ditunaikan, disambung, tentang hukum jenayah yang ada dalam Islam, termasuk bunuh dengan tidak sengaja ataupun menyerupai sengaja, bukan niat bunuh, salah guna senjata, tersalah, iaitulah hukuman dia. Ini hukum jenayah yang disebut dalam Islam, menguatkan apa yang ada dalam Quran. Dan Nabi mengatakan manusia itu semuanya daripada Adam. Semuanya hamba pada Allah Ta'ala, yang penuh, yang boleh bertakwa. Kemudian Nabi maafkan mereka semua. Begitulah perbezaan besar di antara kemenangan Islam yang dipimpin oleh Nabi yang agung dengan kemenangan perjuangan kemerdekaan atau revolusi bangsa-bangsa di dunia yang penuh dengan balas dendam yang mengorbankan ribuan dan jutaan manusia. Berbeza dengan perjuangan yang lain. Kalau baca dalam sejarah revolusi England, berapa ratus ribu, juta mati. Revolusi Perancis, bila menang dia, bunuh mereka yang dulu, balas dendam. Revolusi komunis di Rusia, di China, dalam perang Vietnam, dan semua revolusi di Amerika dan lain-lain, bila termasuk perjuangan kemerdekaan, bila mengalahkan penjajah, dihukum. Penjajah tu dihukum, mereka yang sokong penjajah sama sendiri, sehingga ratus ribu mati, ada juta mati. Adapun Nabi bila menang di Mekah, Nabi maafkan. Masuk dalam keadaan aman sedikit saja. Kemudian Rasulullah SAW duduk di masjid. Tiba-tiba Ali membawa kunci Kaabah ke hadapan Rasulullah SAW dengan menegaskan, wahai Rasulullah, kurniakan kepada kami urusan mengendalikan kunci Kaabah bersama urusan melayan tetamunya. Ali senyap-senyap gerapah nak kunci. Uthman bin Talha. Tadi Uthman bin Talha yang pegang kunci kan? Yang minta Uthman bin Talha. Lepas tu saya nak dia ambil kunci, minta ke dia. Sebelum ini urusan keluarga Nabi hanya mengendalikan tetamu Mekah.
Adapun urusan kunci Kaabah menjadi hak keluarga lain, iaitu keluarga Bani Abdiddar. Ia berada di tangan Uthman bin Talha yang telah menganut Islam, bersama Khalid bin Al-Walid dan Amr bin As selepas perjanjian Hudaybiyah dan sebelum pembukaan Mekah. Uthman bin Talha masuk Islam. Masuk Islam masa Nabi menuju ke Mekah. Sebelum daripada Nabi buka Mekah. Dia masuk Islam sekali dengan Khalid bin Walid dan Amr bin As. Uthman bin Talha ni daripada keluarga Bani Abdiddar. Mengikut pembagian tugas di Mekah, keluarga Nabi Bani Hashim dan Bani Muttalib, tugas dia pergi minum air Zam-Zam, melayang tetamu. Tugas kunci Kaabah Bani Abdiddar. Tugas perang puak lain, Bani Adi dan puak lain, masing-masing tugas. Sayyidina Ali ambil kunci Kaabah daripada Uthman bin Talha. Bersempena dengan peristiwa ini, Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu melaksanakan hukum dalam kalangan manusia, hendaklah menjalankan yang adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tu ayat ni. Suruh tunai amanah pada ahli dia. Berlaku adil pada semua manusia. Rasulullah SAW menyerah kunci Kaabah kepada Uthman bin Talha dengan bersabda, ambillah selama-lamanya. Tidak boleh merampasnya daripada kamu melainkan oleh orang yang zalim. Wahai Uthman, sesungguhnya Allah meminta supaya kamu memegang amanah, memelihara rumahnya, maka makanlah daripada apa yang sampai kepada kamu daripada rumah ini dengan baik. Nabi kata Uthman bin Talha. Sejak daripada ini, kunci Kaabah dia pegang oleh keluarga ni sehingga hari ini. Walaupun puak-puak Wahabi masuk Mekah, kunci tak dirampas kerana hadir ni. Tetap dia pegang oleh keluarga Uthman bin Talha sehingga hari kiamat. Kena Nabi sudah pesan begitu. Ini satu amanah. Peristiwa ini memberi kesan iman yang sangat mendalam ke dalam lubuk hati Uthman bin Talha radhiyallahu anhu, kerana dia pernah melakukan sikap kasar terhadap Rasulullah SAW ketika masih berada dalam jahiliah, apabila tidak mengizinkan Rasulullah SAW masuk ke dalam Kaabah. Dia tukang pegang kunci Kaabah. Masa dia kuasa dulu, tak pernah Nabi masuk Kaabah. Tiba-tiba Nabi suruh anak kunci ke dia. Ini satu sikap yang sangat rahmat. Dia menyangka sudah pasti hak memegang kunci Kaabah dirampas daripada keluarganya setelah Mekah ditawan. Tiba-tiba berlaku keputusan daripada Allah yang meyakinkan bahawa Islam adalah daripada Allah, bukannya ciptaan Muhammad SAW. Ini bukti bahawa Islam daripada Allah, bukan daripada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad buat sendiri, Nabi ambil suruh kunci ke anak-anak dia lah. Ini daripada Allah. Suara azan berkumandang. Baru tiba waktu salat, Rasulullah SAW meminta Bilal, memerintah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu supaya melaungkan azan di atas Kaabah. Suruh Bilal naik atas Kaabah, bang, laungkan azan. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni ialah tukang bang Nabi SAW. Orang Melayu panggil Tok Bilal. Bilal ni nama orang sebenarnya. Tukang bang muazzin, dalam bahasa Arab muazzin. Bilal tu tukang bang Nabi, tapi jadi bahasa Melayu. Tukang bang bagi Bilal. Bilal nama orang. Ketika itu beberapa pemimpin Mekah seperti Abu Sufyan bin Harb, Attab bin Asid, Al-Harith bin Hisham berada di lapangan Kaabah. Masa bila bang tu, puak-puak ni ada lapangan Kaabah. 3 orang ni. Abu Sufyan dah masuk Islam. Abu Sufyan dah masuk Islam. Attab bin Asid, Harith Hisham ni tak masuk Islam lagi. Tiba-tiba Attab berkata, Allah telah mengurniakan kepada Asid
tidak mendengar laungan ini, seruan yang menaikkan kemarahannya. Kata Attab, muncullah ayah aku mati dah. Kalau ayahku ada lagi, hai, tak ada dengar suara macam ni. Kata tu hangsa ni. Kerana ayahku kuat berpegang agama, semua berhala nenek moyang. Al-Harith menjawab, kalau aku tahu ia adalah perkara yang benar, nescaya aku mengikutnya. Kata Harith sapuk. Abu Sufyan menyampuk, kata Abu Sufyan, kalau aku bercakap, nescaya anak-anak batu akan mendedahkannya, kata Abu Sufyan. Aku tak tahu kata apa, kalau aku bercakap, batu ni royak. Abu Sufyan dah masuk Islam dah. Kata Abu Sufyan. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang menemui mereka dan bersabda, Nabi mari ngok-ngok mari ni. Mari temu 3 orang ni. Aku tahu apa yang kamu ucapkan dan mendedahkannya. Nabi royak apa yang mereka bercakap. Padahal jauh. Ini mukjizat. Al-Harith dan Attab terus mengucap, kami mengaku bahawa engkau adalah Rasulullah. Demi Allah, tidak siapa bersama kami, maka Allah yang memberitahumu. Ini daripada Allah. Mu Rasul sungguh aku percaya. Terus dua ni masuk Islam dengan peristiwa ni. Peristiwa mukjizat menandakan kenabian dan kerasulan daripada Allah. Didedahkan di hadapan mata dan hati pemimpin Mekah yang keras kepala dan hati. Maka berimanlah mereka yang mendapat hidayah daripada Allah. Adapun mereka yang tidak layak mendapat hidayah terjerumus bersama kebodohan, kederilan, kesombongan dan kekufuran ke dalam neraka. Hidayah ni daripada Allah Ta'ala. Cerdik macam mana pun, kalau tak dapat hidayah, tak jadi Islam. Tahu macam mana pun. Contohnya Iblis. Iblis ni, dia angkat ke langit. Melihat syurga, melihat neraka. Tahu malaikat. Tengok Allah Ta'ala buat Nabi Adam AS. Bercakap dengan Allah Ta'ala. Cerdik Iblis ni. Tapi sombong. Kerana dia sombong, tak dapat hidayah. Kafir sampai hari kiamat. Masuk neraka. Firaun jadi ketua negara. Cerdik orangnya, merintah negara. Tapi sombong, tak dapat hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab, tengok Nabi depan mata. Nabi yang benar, Nabi amanah, Nabi baik. Akhlaknya. Dalam diri dia ada perasaan nak ke dunia saja. Lupa pada akhirat. Tak dapat hidayah. Hanya mereka yang layak dapat hidayah saja jadi Islam. Di sinilah kita disuruh doa tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami hidayah pada kami, wahai Tuhan. Tiap-tiap rakaat 5 kali sehari semayang, tiap-tiap rakaat, termasuk semayang sunat, termasuk semayang jenazah yang tak ada rukuk, tak ada sujud. Fatihah dibaca, dalamnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Kerana hidayah ni sangat penting. Ada orang molek-molek duduk tengah Islam, lari. Bersama dengan Islam, keluar. Kenapa? Niat tak betul. Rasa sombong, rasa cerdik, rasa bijak. Layak tak dapat hidayah. Layak tak layak dapat hidayah. Maka lari sebelum daripada meninggal dunia. Di sinilah kita disuruh khusyuk pada semayang, tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah Ta'ala pelihara hidayah kita ni. Beri hidayah dan jaga hidayah sampai kita mati. Hidayah ni pemberian daripada Allah Ta'ala. Cerdik macam mana pun, kalau sekiranya tak layak dapat hidayah, Allah Ta'ala tak beri hidayah tu. Sebab itu sangat penting kita khusyuk minta Allah Ta'ala beri hidayah pada kita. Dan jangan sombong, jangan terkabur, jangan karung diri sendiri. Berasa aku ni bijak sangat, cerdik sangat, ini merosakkan diri sendiri. Kita kena sentiasa bergantung dengan Allah Ta'ala. Semua kisah ni, kisah yang menunjukkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.